Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat walafiat? InsyaAllah Soleha sentiasa mendoakan kesejahteraan anda supaya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-21. Alhamdulillah, setelah seminggu kita bercuti, sempena nak bagi laluan pada program-program bercuti bersama keluarga, insya-Allah. So kita cukuplah seminggu je kita cuti, insya-Allah. Namun dakwah dan juga perkongsian ilmu kita teruskanlah seperti biasa, insya-Allah. Semoga Allah redha dan Allah berkati segala usaha kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai Puan Masyita Ahmad. Okey, alhamdulillah. Tajuk Soleha hari ini adalah bersedekah tidak mengurangkan harta. Bagaimana kita nak buka mata dan juga betulkan mindset masyarakat kita pada hari ini yang takut sangat nak bersedekah kerana takut kurangnya harta. Sebenarnya bila kita bersedekah bukannya makin kurang harta, tetapi janji Allah makin sedekah makin kaya lah kita sebenarnya. Okey. Sebelum tu saya minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai Puan Aisyah Aisyah. Okey, alhamdulillah. Sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu taman-taman syurga pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syawira. Hai Puan Nadia Bibi. Hai Puan Zurina Wati. Okey, semuanya okey, alhamdulillah. Okey. Thank you yang tolong share dan tolong support Soleha punya live pada hari ini, insya-Allah. So, adakah bersedekah tu mengurangkan harta kita? So jom kita betulkan kesalahfahaman dan mindset dalam diri masing-masing. Kalau ada, insya-Allah kita betulkan. Sebenarnya bersedekah tu makin mengayakan kita adalah sebab apa? Janji Allah, orang yang bersedekah, segala apa yang dia dapat, pahala jariah dia, itulah bekal yang dia nak bawa di hari akhirat kelak. Berbanding dengan orang yang anggap dirinya banyak harta dekat dunia, semua harta tu bukan kepunyaan dirinya. Semua harta tu tak boleh bawa mati, tak boleh bawa masuk dalam kubur. Yang kita boleh bawa bekal kita adalah segala apa yang kita telah berikan. Rezeki yang kita kongsikan, harta yang kita kongsikan dengan ramai asnaf dan orang-orang susah. Itulah sebenar-benarnya harta milik kita kekal abadi hingga ke hari akhirat. So, untung ke rugi orang yang banyak bersedekah ni? Kalau kita tanya diri kita, adakah untung atau rugi orang yang bersedekah pada hari ini? Of course lah, orang yang bersedekah tu adalah orang yang beruntung. Sebab janji Allah, orang yang banyak bersedekah ni, dia takkan pernah miskin. Dia akan sentiasa kaya. Allah bagi kecukupan, Allah bagi keberkatan, Allah bagi segala rezeki sangat melimpah ruah. Buktinya apa? Buktinya Soleha cakap pasal antara pembaca FTR, sejak konsisten beramal istiqamah, setiap pagi buat sedekah subuh, setiap pagi keluarkan wakaf, buat wakaf, alhamdulillah, rezeki Allah tu tak usah cakap lah. Banyak Soleha terima feedback. Terima kasih Soleha sebab perkenalkan projek wakaf ni. Terima kasih Soleha sebab pagi-pagi dah ajak bersedekah. Sebab banyak sangat gandaan rezeki melimpah ruah Allah bagi sebab kita bersedekah. Janji Allah, the more you give, the more you get back. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan tu takkan pernah berkurang.
malah Allah akan gandakan, Allah permudahkan urusan kita, Allah lancarkan masa kita, berkat hidup kita ni, keluarga bahagia, keluarga aman damai, asbab hanya kerana sedekah. Pernah tak dengar sebagaimana sedekah ni boleh melindungi diri kita daripada kemalangan? Sebenarnya ada satu kisah yang menarik hati Solehah yang Solehah nak kongsikan dengan anda semua. Sebagaimana kisah seorang hamba Allah ni, pada suatu petang sedang bawa kereta, lagi sikit je nak kena langgar dengan trailer, namun kekuasaan Allah, Allah melindungi. Daripada sipi-sipi nak kena langgar tu, Allah lindungi. Bila kita soal siasat, rupa-rupanya amalan yang dia lakukan sepanjang hayatnya, dia tak pernah tinggal sedekah dia. Dia tak pernah tinggalkan pemberian untuk bagi dekat masjid ke, surau-surau ke, golongan asnaf ke. Itu amalan dia setiap hari. Dan memang tak diragui lagi, orang yang banyak bersedekah ni, Allah janjikan akan melindungi dia daripada mara bahaya, daripada kezaliman manusia, daripada kejahatan manusia. Allah pelihara, Allah lindungi hanya kerana amalan sedekah je. Sebab tu kadang-kadang kan kita cakap, nasib baik Allah selamatkan aku, nasib baik aku pergi merata-rata tapi Allah tak bagi, Allah lindungi aku jauh daripada penyakit COVID, daripada segala kesakitan. Kita tengok banyak kes meningkat kan, tetapi Allah jaga kita. Rupa-rupanya hanya kerana asbab bersedekah. Amalan bersedekah boleh membuka 70 pintu rahmat dan juga menutup 70 pintu bala. Ni memang ada hadis. Hadis yang sahih yang perlu kita percaya dan tak perlu diragui lagi. Sedekah mampu untuk melindungi diri kita, menjaga diri kita, memberi barakah dalam kehidupan kita. So jangan bersedekah, jangan bersedekah dengan ragu-ragu. Bersedekahlah tanpa perasaan was-was. Sebab kita nak sedekah tu ikhlaskan hati kita, redokan apa yang kita beri. Lebih baik beri apa yang kita sayang, lebih baik beri apa yang terbaik di mata orang yang akan menerima sedekah dan pemberian daripada kita. So jangan tinggalkan sedekah, sebab sedekah tu adalah antara kelebihan yang akan berbalik pada diri kita sendiri. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah tutup aib kita. Yelah, kadang-kadang kan kita tak tahu antara banyak-banyak amalan yang mana yang Allah membuka ruang rezeki kepada kita, insya-Allah. So banyakkan bersedekah, banyakkan memberi. Sebab bersedekah takkan pernah pun mengurangkan harta kita, tapi Allah mudahkan lagi, Allah lancarkan lagi rezeki kita. Jangan kita rasa ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu tu, cek balik hati. Adakah aku memberi pada hari ini ikhlas kerana Allah Ta'ala ataupun kerana mengharapkan balasan? Sebenarnya bila kita bersedekah, kita harapkan balasan pun tak salah sebenarnya. Sebab sedekah ni tak perlu tunggu ikhlas baru kita nak beri. Sebab penyakit hati kita ni akan slowly Allah buang, Allah angkat bila mana hati kita benar-benar ikhlas melakukan kerana Allah Ta'ala. Ia adalah proses. Sebab tu kadang-kadang orang kata, tak apalah, aku tak naklah sedekah, aku tak ikhlas. Jangan macam tu, tak apa. Mulakan dengan memberi. Sebab perasaan ikhlas tu, perasaan redha tu akan hadir sendiri dalam diri kita. Akan dijauhi daripada perasaan was-wasah daripada syaitan yang selalu ganggu kita kan. Dia kata, tak apalah, engkau beri je lah, nanti orang akan puji engkau adalah seorang dermawan, engkau adalah seorang yang baik hati. Tu syaitan punya kerja. Dia akan membolak-balikkan hati kita supaya kita ragu-ragu, supaya kita was-was, supaya kita melakukan sedekah tu kerana orang, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, so seterusnya, bila kita bersedekah, sebenarnya akan melatih diri kita untuk sebenarnya bergantung harap dan tawakal lillahi ta'ala. Sebab ada orang dikata, dalam dompet saya ada RM10 je. RM10 ni lah yang saya nak survive guna 1 minggu. Kalau saya sedekahkan, apa yang baki saya akan tinggal? Nampak tak? Tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan sebenarnya Allah sedang uji iman kita. Bila waktu kita tak ada itulah sama ada Allah uji kita. Adakah kita sanggup berkongsi rezeki dengan orang, kita sanggup memberi dalam keadaan kita tak ada tu, dan kita sanggup untuk korbankan untuk orang lain? Sebenarnya banyak sangat keajaiban bila cakap pasal sedekah ni. Bila mana kita tak punya apa-apa itulah kita bergantung harap penyerahan total hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang benar-benar bergantung harap pada Allah, Allah ganti rezeki yang sangat hebat, luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sikap kita ni.
yang memberi tanpa berkira-kira. Dalam keadaan kita cukup-cukup makan, kita sanggup bersedekah juga. Sebenarnya dari situ Allah sedang menggandakan rezeki kita. Tak percaya anda buat. Ni soalnya manusia zaman sekarang ni, dia tak percaya, dia takut. Kalau saya sedekah RM10, apa yang saya tinggal, apa yang saya ada? Sebab tu sedekah ni sebenarnya mengayakan kita. Sedekah ni lagi sebenarnya adalah Allah nak test iman kita. Adakah kita sanggup bersedekah, bantu orang lain dan kita berserah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah iman kita sedang diuji, kita punya hati sedang diuji. Beri tanpa berkira-kira, insya-Allah. Dan ketahuilah sebenarnya sedekah yang kita berikan setiap hari ni, inilah harta jariah kita. Inilah bekalan jariah kita, pahala berpanjangan yang kita nak bawa di hari akhirat kelak. Dahlah kita kedekut, kita tak nak memberi, so apa bekal yang kita nak bawa? Kita expect bekal akhirat kita dah penuh. Sedangkan kerana sikap kedekut, sikap haji bakhil, itulah yang sebenarnya menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut nak memberi, sebab memberi itu sebenarnya lebih mengayakan kita dan akan menguatkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Connection kita dengan Allah, tali pengharapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat kuat, sangat erat dengan amalan bersedekah, insya-Allah. Dan apa yang saya nak share dengan anda, sekarang ni banyak penyakit kan. Kadang-kadang satu family kita demam. Sebenarnya amalan sedekah juga boleh menyembuhkan penyakit-penyakit. Boleh menyembuhkan penyakit. Sebab tu ada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita diuji dengan kesakitan, ada penyakit, tak sihat, dianjurkan untuk kita banyakkan bersedekah. Sebab bersedekah mampu untuk menyembuhkan dan menarik rahmat Allah supaya Allah angkat segala kesakitan. Sebab tu kalau kita ada penyakit ke dalam keluarga kita, mak ayah kita sakit ke, banyakkan sedekah, banyakkan wakaf, banyakkan infak harta ke jalan Allah atas nama mereka. Sebab kita tak tahu kafarah dosa kita yang lalu. Mungkin kita dulu-dulu banyak buat salah, banyak buat dosa dengan Allah yang masih belum Allah ampunkan. Tetapi hanya kerana amalan bersedekah, kita bersedekah tanpa berkira-kira, Allah berikan kesembuhan. Daripada kita sakit kanser pun boleh sembuh dengan izin Allah kerana amalan bersedekah. So banyakkan bersedekah. Sebab sedekah banyak sangat fadilat dia, kelebihan dia. Boleh sembuhkan penyakit, boleh angkat segala kemudaratan, boleh jauhkan kita daripada mara bahaya, daripada kemalangan. Allah jaga kita, Allah pelihara kita hanya kerana amalan bersedekah. Waalaikumsalam Puan Salma, Puan Emma. Okey, alhamdulillah. So dan akhir sekali, sebenarnya sedekah ni boleh mendidik jiwa kita banyakkan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki yang Allah bagi dekat kita ni bukan milik kita sebenarnya. Rezeki yang ada pada diri kita ni sebenarnya milik orang sekeliling kita. Rezeki dikongsi bersama. Sebab tu bila Allah bagi kita rezeki melimpah ruah, hendaklah kita kongsikan dengan ramai orang. Sebab tu Soleha, alhamdulillah sejak projek wakaf ni, Soleha banyak suka bagi orang hadiah, suka bagi tim hadiah. Sebab Soleha tahu Allah bagi aku rezeki banyak ni untuk dikongsikan dengan ramai orang. So bila kita gembirakan orang, kita kongsi rezeki dengan orang, kita berkongsi apa sahaja kesusahan, susah senang, Allah lagi tambah nikmat dan rahmat. Sebab Allah tahu kita, rezeki yang kita ada ni, kita tak sorang-sorang, kita tak kedekut, kita tak tamak haloba, tetapi kita berbagi-bagi. Sebab tu orang yang pemurah, dermawan, Allah sentiasa gandakan rezeki dia. Sebab Allah tahu makin banyak aku bagi rezeki dekat manusia ni, makin dia kongsikan dengan ramai orang. Sebab tu rezeki dia tak pernah putus. Malah Allah bagi lebih dan malah berlebihan untuk dikongsikan dengan lebih ramai orang. Sebab tu jangan kita takut. Jangan kita takut untuk memberi. Sebab memberi, bersedekah ni boleh orang kata mengayakan kita lagi. Allah bagi kita rezeki lancar. Kadang-kadang kita pelik kan, kenapa aku dah berniaga berbulan-bulan tapi tak ada customer datang pun? Rupa-rupanya kerana kita kedekut, kita susah nak memberi dan tak pernah bersedekah langsung. Alangkah ruginya hidup kita kalau kita hidup pada hari ini di muka bumi ni, kita tak pernah nak bersedekah, tak pernah nak memberi 10 sen pun pada orang. Alangkah ruginya diri kita.
Kalau kita nampaklah pahala daripada bersedekah tu, Allah gandakan hingga 700 kali ganda bersedekah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah, sesiapa yang bersedekah di tanah suci Mekah, Allah gandakan 100,000 kali ganda. Sebab tu kalau ada peluang, Solah selalu share. Kalau ada peluang, adik-beradik ke, family ke, ada pergi ke sana, Solah selalu open pada pembaca-pembaca, jom siapa nak join sedekah dekat tanah suci. Jom siapa nak join wakaf Al-Quran. Sebab kita nak rebut pahala tu. Kita tahu kalau dekat Malaysia kita hanya dapat 700 hingga 10 kali ganda je kan. Tetapi janji Allah, setiap pahala dan amalan di tanah suci Mekah akan Allah gandakan 100,000 kali ganda. Cuba bayangkan, kita solat, kita mengaji, kita puasa di tanah suci Mekah, kita wakaf, kita sedekah, pahalanya 100,000 kali ganda. Tak ke kita tak nak rebut peluang tu? Sebab tu, banyakkan memberi, semakin banyak peluang kita bersedekah, semakin banyak rahmat dan rezeki daripada Allah melimpah ruah, insya-Allah. Sebab tu kalau ada kawan-kawan kan, kita tahu kawan kita ke tim kita berpeluang pergi ke tanah suci Mekah, kirim doa dengan dia. Sebab doa di tanah suci Mekah insya-Allah makbul. Di situlah doa Allah angkat di tempat yang makbul, di waktu mustajab doa. Jangan lepaskan peluang, insya-Allah. So itulah antara pengalaman dan juga perkongsian yang Soleha nak share dengan anda, betapa banyaknya fadilat bersedekah, insya-Allah. So nanti kalau ada kawan-kawan ke family Soleha yang pergi ke Mekah, insya-Allah Soleha akan bagi tahulah. Selalu Soleha bagi tahu pembaca-pembaca, ramai sangat rupa-rupanya yang nak join. So insya-Allah banyakkan bersedekah, hidup kita akan mudah-mudah belaka dan Allah lancarkan semua urusan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Soleha minta maaf kalau ada salah silap. Sebenarnya sakit tekak ni, satu family Soleha demam, diuji dengan demam, insya-Allah Allah pelihara. So banyakkan bersedekah. So banyak bersedekah, Allah akan angkat segala kesakitan, Allah akan bagi kita segala kesembuhan, segala syifa dengan izinnya, insya-Allah, kalau kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha. InsyaAllah kita jumpa esok hari di waktu yang sama, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.